Hai, bersama dengan saya Amir aka Mr. Awesome Financial Consultant anda. Okay, so hari ni topik kita tak berat pun. Okay, just nak ajak sembang-sembang, borak-borak. Okay, sebab ada klien saya yang tanya, boleh tak kalau kita nak melabur dalam amanah saham patuh syariah ni menggunakan pinjaman bank? Okey, sebenarnya tak ada masalah pun kita nak melabur guna pinjaman bank ni. Okey, kita boleh melabur guna duit simpanan kita, boleh melabur nak pinjam duit dekat abang ke, kat kakak ke, kat mak pun boleh. Okey, ataupun yang ni memang saya tak bagi. Jangan sesekali melabur menggunakan pinjaman along. Bahaya. Okey? Tapi kalau along tu abang you all ke, kakak you all ke, lantaklah. Okey. So sebenarnya kita kenapa kita tak digalakkan untuk melabur menggunakan pinjaman bank? Okey. Sebab ramai orang ingat tak satu ketika dulu tahun 1998 ramai orang terjun bangunan sebab saham dia jatuh. Okey. Okey. Cerita dia begini, mereka buat pinjaman bank semaksimum yang mungkin, okey, dan mereka mengharapkan keuntungan daripada saham tersebut untuk bayar pinjaman tersebut. Okey, so apa yang berlaku? Target mereka tidak tercapai pada ketika itu. Jadi dia target saham dia bagi pulangan yang memang kau-kau waktu tu, tiba-tiba saham tersebut tak perform. So apa jadi? Yes, loan bank mesti tetap kena bayar. Jadi dia dah lah mengharapkan orang kata keuntungan daripada saham tu untuk bayar loan bank dia. Okey? Dan ada yang memang pinjam dengan along pun. Okey, so apa jadi bila saham dia tak perform? So dia tak ada keuntungan. So bila tak ada keuntungan, dia tak mampu nak bayar loan bank dia. Jadi bila dah jadi macam tu, dia diisytihar bankrupt. Okey? So habis segala-galanya. Jadi itulah yang menyebabkan ramai orang terjun bangunan pada tahun 1998 sebab saham. Okey. So, apa yang saya nak tekankan dekat sini adalah sekiranya kita memang nak melabur menggunakan pinjaman bank, okey. Dia contoh dia macam ni lah. Kalau kita buat potongan setiap bulan, okey, untuk beli saham. Contohlah kita ada 200 sebulan untuk beli saham. Tak ada masalah. Kita just potong je 200 setiap bulan kan. Sampailah 10 tahun. Mestilah duit tu akan meningkat kan. Campur dengan kita punya dividen lagi, dengan keuntungan saham kita lagi kan. Cumanya dia taklah meningkat banyak. Sebab apa? Kita kumpul daripada 200 pergi 400, pergi 600, pergi 800 kan. Macam gitu. Okey. So apa yang best kalau kita melabur menggunakan pinjaman bank ni? Contohlah kalau kita pinjam sedebuk 10,000 contoh ya. Tapi kita mesti disiplinkan diri kita supaya contohnya kalau macam kita ada dalam sebulan tu kita memang ada lebihan 200 setiap bulan, okey? Dan 200 tu kita boleh buat pinjaman 10,000. Okey, so setiap bulan kita bayar daripada 200 tu, 200. So jangan usik you punya saham tu. Jangan usik dia punya keuntungan pelaburan ke kan, dia punya saham ke. You all jangan usik. You all just gunakan duit yang lebihan tadi untuk bayar loan bank tersebut. Okey? Sebab apa? Prestasi saham ni dia tak semestinya sama setiap tahun. Ada kala dia bagi sangat tinggi dan ada kala dia bagi sangat rendah. Okey, jadi bila you all buat orang kata macam ni, you all memang selamat. Sebab apa? Duit yang you all bayar pinjaman tu bukan daripada saham you all. Okey, duit tu umpama macam korang menyimpan je setiap bulan. Tapi yang bestnya, contoh kalau macam you all pinjam 10,000 and you all letak 10,000 tu sedebu, okey, dalam akaun amanah saham you all. Okey, cuba bayangkan dalam masa 10 tahun berapa banyak dia punya kenaikan dia. Macam tu. Nampak tak? Nak melabur menggunakan pinjaman bank tak ada masalah. Cuma you all perlu pastikan you all guna tips yang saya bagi ni. Okey? Jangan sesekali target nak bayar pinjaman menggunakan keuntungan pelaburan. Macam tu.
So just targetkan ianya sebagai satu simpanan, okey, yang korang memang kena bayar setiap bulan. Macam tu. Okay, so kalau you all nak lebih info berkenaan dengan amanah saham patuh syariah dan macam mana cara mudah untuk dapat untung melaluinya, just follow je saya punya page Facebook Financial Consultant, okay? Ataupun you all boleh PM je saya untuk borak-borak berkenaan dengan amanah saham. Okay, sekian dari saya. Melabur dengan bank memang selamat.